Ringgit berjaya, ringgit berjaya. Astaghfirullah, astaghfirullah. Ringgit berjaya, Bangladesh. Ada negeri berasa kaya, ekonominya paling kuasa, padahal dia lupa jiwanya hampa karena negara miskin akar budaya. Ada negara ringgit berjaya, merasa pintar suka menghina, padahal digendong turunan Cina yang paling rajin India dan Bangla. Ringgit Satu daripada dua kanak-kanak lari di Kuala Lumpur, di low cost flat, tak makan dengan cukup. Prabowo did a very well designed policy. Dia make campaign pilihan raya, dia buat satu saja untuk pastikan budak-budak di Indonesia semua ada makanan. Dia bagi makanan berkhasiat buat Indonesia gratis. Sampai masanya kami akan turun ke Jakarta, lancarkan food bank bagi membantu penduduk-penduduk Indonesia yang miskin. Anda ada membantu tak dengan rakyat anda sendiri, Indonesia, yang ramai miskin? Anda jealous dengan rakyat Malaysia yang kaya-kaya, yang ada harta? Sikap yang sombong dan suka merendahkan orang lain memang menjadi ciri khas kaum Melayu palsu di negeri Malaides. Walau sebenarnya hanya menjadi hamba-hamba raja, kaum Melayu palsu Malaysia merasa jadi kaum yang terhebat di alam semesta. Mereka juga merasa sebagai kaum yang kaya raya dan makmur. Padahal, di Malaysia yang kaya sebenarnya kaum Cina dan kaum pendatang. Adapun kaum Melayu palsu banyak yang miskin. Kemiskinan di Malaysia tidak hanya ada di negeri seperti Terengganu dan Kelantan. Di kota Kuala Lumpur pun banyak Melayu yang miskin. Dan berikut ini adalah nasib kaum Melayu Malaysia yang tampaknya akan terus tertinggal. Kalau kita tengok in short term, adakah orang Melayu akan bertambah baik? Orang Melayu akan bertambah miskin? Sebab apa saya kata dia akan bertambah miskin? Tengok budak-budak lagi. SPM tu lepas SPM yang gagal matematik 25%, yang dapat DE 190,000, campur DE and F 75%, majoriti orang Melayu. English DE and F 52%, orang majoriti orang Melayu. So kalau budak-budak ni tak dapat pendidikan yang bagus, takkan dapat kerjaan yang bagus, maka gaji dia rendah. So, ingat saya dapat satu kajian diberi oleh World Bank, Bank Dunia. Kami interview penduduk Malaysia. Anak pakcik ni, pakcik rasa dia akan middle class ataupun dia kaya? Daripada 100 orang miskin yang kami tanya, hanya seorang kata anak dia akan naik all the way, akan jadi kaya. Majority kata dia akan sama macam saya, B20, ataupun dia naik satu anak tangga kepada B40. Takkan masuk middle class. Mak bapak orang Melayu lagi tahu anak dia susah nak berjaya. There's a pessimism. Nak bagi orang Melayu berjaya, bagi dia banyak rajin, bagi make sure perut dia okey, bagi dia makan. Tak bagi dia makan, dia takkan concentrate. Kita ada buat kajian tu lepas dekat low cost flat di KL. Satu daripada dua kanak-kanak lari di Kuala Lumpur, di low cost flat, dia pergi sekolah lapang ataupun dia tidur lapang, tak makan dengan cukup. Result kan nanti ikut. Kuasa kita betul, make sure we save the kids. Prabowo did a very well designed policy. Dia make campaign pilihan raya, dia buat satu saja, feed the kids. Dia pinjam duit untuk pastikan budak-budak di Indonesia semua ada makanan. Dia bagi makanan berkhasiat buat Indonesia gratis. Every Indonesian kid have a meal. Kita boleh afford. Kalau jadi kerajaan lepas ni, make sure everybody get makan di sekolah.
nasib kaum Melayu di negeri Malaides semakin tidak baik-baik saja. Dengan undang-undang baru mengenai penataan kota, kaum Melayu miskin di perkotaan akan semakin mudah tergusur. Mereka sulit bertahan tinggal di kota besar karena biaya pembangunan tempat tinggal baru sangatlah mahal. Karena itu, banyak orang Melayu yang memprotes undang-undang penataan kota tersebut. Saya tahu, biasanya kawasan-kawasan miskin ini semakin lama semakin usang, buruk dan perlu diperharui. Tetapi kalau nak baharu pun, naklah jangan dengan cara membuang penduduk-penduduk di kampung baru ataupun kawasan-kawasan yang usang yang lama ini. Kononnya nak ambil contoh Singapura. Di Singapura dulu ada kampung Melayu, lah ni tak ada dah. Dah hilang lah. Di mana pergi kampung Melayu di Singapura? Sudah diambil alih oleh developer. Undang-undang IURA ini bertujuan untuk mengambil alih tanah yang usang milik orang miskin supaya orang miskin dapat dikeluarkan daripada situ, bangunan mewah didirikan dan orang miskin akan tinggal jauh daripada bandar. Akan akhirnya duduk di pinggir hutan. Ramai daripada mereka adalah orang Melayu. Orang bukan saja kampung baru, orang daripada kawasan yang usang ini juga akan dikeluarkan. Inilah undang-undang baru yang akan diperkenalkan. Sebab itu kami menentang undang-undang baru. Undang-undang yang bertujuan untuk merampas harta orang miskin oleh orang yang kaya ini dapat dihentikan. Itulah masa depan kaum Melayu di negeri kasino yang sangat menyedihkan. Dan hal itu sudah berlangsung selama berpuluh tahun. Kaum Melayu palsu negeri kasino juga tak mampu membebaskan diri dari penindasan para raja-raja Melayu. Mereka juga selalu kalah dengan kaum pendatang. Mantan Perdana Menteri Mahathir Mohamad menjelaskan penyebabnya. Masa saya kecil lagi, orang asing datang ke Malaysia. Orang Cina, orang India datang ke Malaysia. Mereka datang untuk buat kerja yang orang Melayu tak nak buat. Sehingga pada satu masa tu, jumlah pendatang tu lebih daripada orang Melayu. Jadi jelas bahawa kalau orang Melayu sanggup buat kerja, ialah kerja tu berat, kotor kadang-kadang, payah. Kalau kita sanggup buat kerja, orang asing tak akan datang ke Malaysia. Dan kita tidak akan ada masalah yang kita hadapi sekarang ni kerana perbezaan antara pencapaian orang Melayu dengan bukan Melayu. Kita dapati orang bukan Melayu yang datang jadi warga negara, mereka lebih berjaya daripada orang Melayu. Mereka jadi kaya. Orang Melayu, relatively speaking, miskin. Bahkan agama Islam menyuruh kita mengejar portion kita, bahagian kita di dunia. Jangan lupa bahagian kita di dunia. Tetapi ada pendapat orang Melayu bahawa bahagian di dunia ini bukan untuk orang Islam, tetapi untuk orang bukan Islam. Dan ini diajar oleh siapa? Oleh ustaz, guru. Mereka ini tidak berjaya dalam bidang perniagaan dan perusahaan. Dan mereka suka kalau orang Melayu semuanya jadi macam mereka. Iaitu utamakan cuma di akhirat saja dan ketepikan kejayaan di dunia. Kerana orang yang mengajar pun macam itu juga,
mereka percaya kepada masa depan di akhirat dan bukan di dunia. Jadi inilah sebabnya yang kita tidak boleh menukar budaya orang Melayu. Budaya mereka sebenarnya semakin merosot. Begitulah nasib kaum Melayu palsu di negeri Malaides. Terima kasih sudah menonton sajian kami. Sampai jumpa lagi. Astaghfirullah, astaghfirullah. Ringgit berjaya, Bangladesia. Ada negeri berasa kaya, ekonominya paling kuasa, padahal dia lupa jiwanya hampa karena negara miskin akar budaya. Ada negara ringgit berjaya, merasa pintar suka menghina, padahal digendong turunan Cina yang paling rajin India dan Bangla. Ringgit berjaya, ringgit berjaya, padahal dia miskin budaya. Astagfirullah, astagfirullah. Ringgit berjaya, ringgit berjaya, suka menghina ke lain bangsa. Ada negara ringgit berjaya, merasa mulia padahal hina. Ada negara ringgit berjaya, suka menghina banyak musuhnya. Astagfirullah, astagfirullah. Negeri tetangga banyak yang tidak suka, dari Indonesia juga Filipina. Negeri tetangga banyak yang tidak suka, dari Brunei sampai Singapura. Negeri tetangga banyak yang tidak suka, Thailand, Vietnam sampai Cambodia. Astagfirullah, astagfirullah. Ringgit berjaya,